Okey, hai, Assalamualaikum dan juga selamat petang. Okey, hari ni saya bersiaran dekat page khusus mata CCD. Alright, hari ni kita dah pun berada pada tarikh 7 Julai 2021. Apa khabar semua tuan-puan? Alright. Saya perkenalkan diri, saya Nabila, wakil pada syarikat BND Legacy. Okey, seperti mana paparan pada tajuk live kita pada petang ni adalah berkaitan, saya nak share sedikit info tentang updated package CIDB Prihatin yang baru je dikemas kini oleh pihak CIDB. Okey, sebelum saya nak start lah sesi pada petang ni, saya mohon komen daripada tuan-puan yang mungkin baru dapat notifikasi daripada live kita pada petang ni. Suara saya boleh dengar dengan jelas tak? Kalau tak clear, tolong komen. So kita harap sangat perkongsian pada petang ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada tuan-puan lah, especially untuk kontraktor yang nak buat proses pembaharuan lesen. Untuk kontraktor yang nak membuat proses pembaharuan lesen CIDB. So tak apa, kita tunggu sekejap. So siapa-siapa yang mungkin baru menonton ni boleh komen. Komen suara saya boleh didengari dengan jelas tak? Tersekat-sekat ke apa ke, bagi tahu. Saya cuba untuk kongsikan benda ni seringkas yang boleh untuk kefahaman tuan-puan, especially untuk kontraktor yang nak buat pembaharuan lesen kali pertama. Pembaharuan lesen kali pertama. Alright. So nanti saya akan ada buat slide. Saya ada buat slide nak share kat sini. Tuan-puan mungkin boleh tengok dekat paparan video live ni. So alright, untuk makluman saya intro sikit. Saya Nabila, wakil pada syarikat BND Legacy. Untuk makluman, esok syarikat kami ada menjalankan kursus mata CCD secara online. Esok 8 Julai, tajuk BIM, Building Information Modelling secara Zoom online, 10 mata CCD. So fokus kita pada petang ni adalah berkaitan tajuk package CIDB Prihatin 2021. So saya mungkin dah boleh start ni. Saya nak sharekan saya punya slide. Sekejap so boleh nampak tak tuan-puan? Saya pun nak check juga kat sini sebab kita pakai StreamYard. So saya memang tak boleh nampak lah. Saya just share saya punya slide. Ini berkaitan kita nak brief tentang package CIDB Prihatin 2021. Mungkin ada apa yang sebelum ni yang notice tentang package CIDB Prihatin ni. Untuk mereka yang nak renew kali kedua, ketiga, keempat, kelima tu, benefit dia adalah dapat potongan potongan 50%. Sekejap saya rasa saya tengah kena tukar setting sekejap. Saya tukar setting sekejap. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So kita share balik package CIDB Prihatin 2021. Alright. So kat sini kalau tengok dekat paparan saya ni, dekat slide sini, ini yang kita ambil daripada pihak CIDB sendiri, sumber daripada website CIDB.
Okay, www.cigb.gov tu. Okay, so kat sini dia ada tulis, dia ada buat poster lah, pengumuman tentang pelaksanaan semula pakej inisiatif prihatin ataupun PKP relief, program untuk permohonan pembaharuan pendaftaran kontraktor PPK. Okay, yang ini saya bacakan daripada poster pihak CGB sendiri. Alright, so kat sini perkara yang pertama, semua kontraktor yang ingin memperbaharui lesen perakuan pendaftaran kontraktor PPK buat kali pertama, dikecualikan untuk menghadiri untuk skip daripada hadir khusus integriti dan kod etika kontraktor. Yang kedua, sijil kecekapan pengurusan bisnes SKP. Yang ketiga, sijil pengurusan fasiliti FM. Alright, so perkara yang kedua, pengecualian syarat mata CCD diberikan kepada semua permohonan pembaharuan. Okay, so untuk kontraktor yang nak renew kali pertama, dia boleh renew dia punya lesen untuk tempoh setahun saja. So tak ada mata CCD pun, it's okay. Alright, so seterusnya untuk bagi nombor 3, perkara yang nombor 3, bagi permohonan pembaharuan sijil perolehan kerja kerajaan iaitu SPKK grade G1 yang kurang 15 tahun pendaftarannya. Okay, pengecualian syarat persediaan teknikal juga diberikan. Wah, okay. So maknanya sebelum ni untuk package yang diorang yang diorang umumkan tempoh hari, kalau tak silap saya pada Mac kalau tak silap saya, tapi awal tahun hari itulah untuk syarat persediaan teknikal G1 Bumi Putra untuk kontraktor yang berpengalaman lebih 15 tahun baru dia skip untuk syarat persediaan teknikal. Tapi yang ini untuk 2021 ni dia bagi juga so maknanya yang kurang 15 tahun pendaftarannya juga dia bagi pengecualian syarat persediaan teknikal. Ni very good news sebenarnya untuk perkara nombor 3 ni. Actually nombor 1 tu pun good news juga sebenarnya. So yang keempat, bagi yang tidak memilih pakej di atas, permohonan adalah tertakluk kepada syarat sedia ada bagi pengurangan 50% mata CCD saja. So untuk yang keempat ni actually benefit dia untuk mereka yang nak renew kali kedua, ketiga, keempat, kelima ke kan. Dia dapat diskaun 50% mata CCD. Dan seterusnya, bagi pakej inisiatif prihatin berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2021. Jelas ini untuk pakej CIDB prihatin yang dah dikemas kini. Sebab tempoh hari April start April tempoh hari, CIDB hanya bagi diskaun yang perkara nombor 4 tu saja. Diskaun 50% saja. Tapi yang untuk skip yang ketiga pula untuk kontraktor lesen G1 ataupun kelas F dulu, G1 Bumi Putra, dia bagi skip untuk syarat persediaan teknikal tu syarikat yang ada pengalaman lebih 15 tahun. Tapi yang ini dia kata kurang 15 tahun pun dikecualikan juga syarat persediaan teknikal. Alright, so sini saya tekankan saya memberitahu sebab ramai sangat kontraktor yang kebanyakannya nak buat pembaruan kali pertama, diorang tak tahu pun sebenarnya diorang ni kena buat apa. Untuk syarat asal pembaharuan lesen CIDB untuk yang renew kali pertama, sekarang ni untuk mereka yang daftar baru lesen, dia akan dapat 2 tahun tempoh sah laku lesen tersebut. Contohnya lah, saya daftar lesen pada tahun lepas, Oktober 2020. So maknanya lesen saya akan tamat tempoh, expired dia adalah Oktober 2022. Sebab untuk daftar baru 2 tahun dia punya tempoh sah laku lesen. So contohlah sebelum Oktober 2022 tu, sebenarnya owner wajib untuk pergi kursus integriti dan kod etika ni. Dan juga yang kedua, kursus pengurusan bisnes. Saya akan explain sedikit lah. Alright, dua kursus ni sebenarnya hanya pihak CIDB sahaja yang jalankan.
Okey, kami daripada BN Legacy memang tak ada menganjurkan khusus integriti dan juga pengurusan bisnes ni. Hanya pihak CIDB saja yang jalankan kedua-dua khusus ni, yang mana sekarang ni khusus ni dibuat secara e-learning, secara online. Perlu daftar dalam sistem CIMS CIDB menggunakan ID personal, tak boleh pakai ID syarikat. Okey, so yang konflik kat sini, yang ramai sangat kita punya klien-klien kan yang mengadu, diorang ni tak boleh nak membuat pembaharuan lesen sebab untuk e-learning tadi, integriti kepengurusan bisnes ke, dia ada kena pergi exam. So sekarang ni tempoh lockdown, PKP, PKPD kan, memang tak boleh untuk membuat sebarang penganjuran khusus ke any perjumpaan lah, sebab untuk exam tu supposedly pemohon kena datang dekat CIDB negeri berhampiran untuk hadir exam. Cuma sekarang banyak yang stuck dekat situ, yang tak berjaya lah untuk pergi exam tu. That's why kita haraplah dengan ada pakej CIDB Prihatin ni dapat supaya kontraktor-kontraktor yang nak renew yang kali pertama ni boleh guna untuk setahun pembaruan. So untuk pengurusan bisnes ni actually khusus pengurusan bisnes ni adalah untuk syarikat syarikat G1, G2, G3 yang tidak mempunyai personal teknikal. Faham tak apa maksud personal teknikal? Maknanya contohlah sebab kan untuk syarat personal teknikal ni G4, G5, G6, G7 dia dah wajib dah syarat personal teknikal. Kena ada seorang diploma holder ataupun degree holder dalam bidang engineering and construction kan. Untuk orang yang dah ada, nak tahu orang tu ada personal teknikal ke tidak, tengok balik dekat Tumpuan Bunyi Lesen ada tak kod bidang M15. So untuk kontraktor yang tiada personal teknikal ataupun tiada kod bidang L15 tu memang perlu pergi khusus pengurusan bisnes. Jelas ke tak jelas? Alright, so ini kita bagi tahu syarat asal untuk pembaharuan lesen CIDB kali pertama. So kita harap sangat untuk owner-owner lesen yang dah lesen dia expired awal tahun tadi ke kan, yang start dekat tak boleh ada khusus integriti, exam integriti ni, kita memang sangat menggalakkan tuan-puan untuk guna pakej CIDB Prihatin. Ini kita buat summarize sikit. Untuk kontraktor yang melalui proses pembaruan lesen kali pertama, jika masih belum hadir khusus integriti dan pengurusan bisnes, boleh renew lesen CIDB untuk tempoh setahun. Setahun saja. Tapi ini saya nak highlight juga. Contohlah dah kita renew sekarang, dia akan expire balik lesen tu pada tahun 2022. So pada tahun 2022, contohlah keadaan masa tu memang dah back to normal, kita dah boleh menjalankan aktiviti ekonomi seperti biasa, tuan-puan tak boleh skip tau. Masih perlu untuk selesaikan khusus integriti dan pengurusan bisnes ni. Alright, so seterusnya pakej ini sah sehingga Disember 2021 sahaja. Setakat ni yang diberitahu, pakej ni sah sehingga hujung tahun ni, Disember 2021. Seterusnya, bagi kontraktor yang melalui proses pembaharuan kali kedua dan yang seterusnya, benefit yang tuan-puan boleh dapat daripada pakej CIDB Prihatin adalah dapat diskaun 50% jumlah mata CCD. Saya bagi contoh lah, contohnya untuk company G7, G7 CIDB, supposedly kalau dia nak renew untuk tempoh 3 tahun, dia perlu dapatkan 120 mata CCD. So kalau dia nak renew dalam tempoh sekarang ni, dia perlu kumpul 60 mata CCD saja kalau nak renew 3 tahun. Seterusnya, syarat asas bagi kewangan syarikat masih sama dan dikekalkan. Sebab ada banyak juga kita punya klien, ialah sebab diorang cakap bisnes tak jalan kan, so tak banyak projek, so kewangan syarikat tu untuk diorang punya bank statement tu ada yang tak cukup kewangan. Tapi sebenarnya untuk syarat asas kewangan ni masih dikekalkan tau. Saya bagi contoh
untuk kontraktor grade G3. Okay, so minimum kewangan perlu ada 50,000. So syarat tu masih sama, dia tak ada apa-apa diskaun. Alright, seterusnya pembaharuan lesen boleh dibuat 120 hari sebelum lesen tamat tempoh. Okay, so let's say lah tuan-puan yang mungkin lesen dia akan expired hujung tahun ni ke sekarang ni kan bulan 7. Okay, bulan 7 kan. So maknanya 8, 9, 10, 11, siapa-siapa yang lesen dia mungkin akan tamat pada November ni ke, Oktober ni ke kan, tuan-puan dah boleh buat proses pembaruan lesen dah sebenarnya. Sebab untuk pembaruan lesen ni boleh dibuat 120 hari sebelum lesen tamat. Baru button untuk renew tu biru. Jelas Alright, so seterusnya add-on servis daripada syarikat kami BNLC, kita ada offer lah offer untuk servis pembaruan lesen SADB menggunakan package SADB Prihatin. Okay, so kita ada offer rebate RM300. Okay, ini kita ada bagi potongan RM300. Okay, tertakluk kepada terma syarat. Seterusnya kita ada bagi add-on juga add-on servis iaitu percuma proses declare project dalam sistem SIM, sebab kita nak make sure lesen tuan-puan ni berstatus aktif. Okay, so seterusnya 2 kali bayar, payment by progress. Okay, so maknanya bukannya kita minta terus full payment, so kita minta by progress, so 2 kali bayar Alright, itu je. Ada tak sebarang pertanyaan? Okay, baru saya boleh tengok dekat sini tahu komen ni. Tadi saya tak boleh tengok komen sebab saya baca slide. Efarizal, Encik Efarizal saya bacakan Renew untuk G1 saja ke untuk semua grade? Semua grade. Package CIDB Prihatin ni untuk semua grade. Contoh tadi pasal diskaun 50% tu kan, semua grade entitled dapat. Yang tadi untuk G1 Bumi Putra tadi yang saya baca tadi, dia untuk skip syarat technical person tu. Alright. So, okay, thank you juga kepada rat lain-lain. Dia banyak tag kawan-kawan dia. Okay. Alright, ini penting tau, sebab kita nak make sure kadang-kadang ramai sangat yang stuck dekat kontraktor dia stuck tau. Dia tak tahu, dia tak ada technical person lah kan. Dia tak pergi lagi kursus integrity lah, apalah. Diorang banyak stuck kat situ. So kita harap sangat untuk package SADB Prihatin ni dah dikemas kini. Okay, so kita harap benda ni sedikit sebanyak lah membantu kontraktor yang nak buat proses pembaruan. Sebab kita pun difahamkan kenapa dia berkait rapat, sebab mostly untuk kontraktor yang nak jalankan kerja ni perlu juga dapatkan kelulusan daripada pihak MITI. Kena apply dekat SIM MITI, bukan SIM SADB tau, SIM MITI. Okay, so bila nak buat permohonan SIM MITI, mestilah kita kena upload kita punya lesen perakuan. Takkan kita nak letak lesen perakuan yang dah expired kan. Dia nak lesen perakuan yang masih sah. Okay. Okay, ni siapa ni? Thank you Encik Durian Jina. Wow, nama. Okay, dia tolong tag kawan dia. Okay, thank you. Tolong bagi tahu dekat rakan-rakan yang lain pasal package SADB Prihatin ni. Okay, sebab yang ini pun sebelum saya bagi tahu buat live ni pun saya kena make sure lah dekat sistem tu pun dah update. So memang kita dah confirm dekat dalam sistem tu pun dah update, dah ada button untuk SADB Prihatin ni. Alright. So kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan, okay, saya tengah layan ni orang bertanya soalan. Okay, kita cuba jawab pertanyaan Encik Mazli Ibrahim. Encik Mazli tanya, renew G1 kali pertama tak perlu mata CCD ke? Encik Mazli, betul Encik Mazli. Boleh renew setahun saja. Cuma syarat dia boleh renew setahun saja. Okay, renew kali pertama, okay,
siapa-siapa yang masih lagi tak pergi kursus integriti tu, okay, boleh renew walaupun tak ada mata CCD untuk tempoh setahun saja. Okay, so nanti contohlah tahun 2022, okay, masa tu memang keadaan dah okey, tak ada dah PKP ni, Cik Mazli tak boleh skip tau untuk hadir kursus tersebut. Dia bukannya dia skip terus, dia just untuk skip kali ni je, untuk tahun ni. Boleh gini. Okay, kalau first time nak renew lesen G1 kena ambil kursus integriti tak? Saya dah jawab dah sebenarnya. Sebenarnya untuk siapa-siapa pun lesen G1 ke G2 ke G3, siapa-siapa yang nak buat proses pembaruan kali pertama, skip boleh skip. Tak hadir kursus integriti pun tak mengapa. Encik boleh renew untuk tempoh setahun sahaja. Jelas tak? Sebab ramai kita faham kursus integriti ni kenapa dia jadi rumit, sebab kursus tu dibuat secara e-learning. Okay, e-learning tu senang je lah, jawab je lah quiz-quiz dekat e-learning tu. Tapi dia bukan dia bukan sampai situ je. Encik kena pergi exam. Exam tu kena pergi dekat cawangan CIDB negeri berhampiran. Ramai yang tak stuck sangkut dekat proses pergi exam tu. Okay, alright. Okay, saya rasa ada lagi yang nak bertanya soalan. InsyaAllah boleh cuba-cuba nak tanya soalan. Kalau ada yang kurang jelas, saya cuba untuk reply. Okay, so untuk saya nak share juga. Alright, untuk kursus CCD online kami yang terdekat. Okay, sebenarnya kursus yang paling terdekat esok sebenarnya. Okay, kita dah stop dah ambil penyertaan setakat pukul 4 petang tadi. Alright, yang paling terdekat bulan Julai ni pada 26 Julai. Tajuk tile installation. Sekejap saya share dia punya. Ni. Alright. Selain pada kursus CCD online, okay, pihak BND Legacy pun ada buat kursus ni tau. Ada buat kursus SICW online. Siapa-siapa yang nak yang nak buat kad hijau, okay, boleh pergi kita punya kursus SICW online. Okay, ini kursus CCD yang terdekat lah 24 Julai ni. Tile installation teknik according to QLAS specification, 10 mata CCD, bayaran RM120 melalui aplikasi Zoom, aplikasi Zoom meeting, Zoom online. Okay, sebab sekarang ni untuk sebarang penganjuran kursus, BND Legacy hanya menawarkan kursus secara online sahaja. Kita memang tak ada buat kursus-kursus fizikal. Okay, itu sedikit lah. Okay, kursus kad hijau pun sekarang dah dibenarkan untuk dibuat secara online. Okay, terhad untuk 40 peserta saja. Contohlah ada rakan-rakan tuan-puan yang mungkin mencari kursus untuk kad hijau, bolehlah berhubung dengan kami. Okay, saya sharekan dia punya slide kat sini, poster dia. Okay, kita akan buat pada 22 Julai nanti secara Zoom online juga. Okay, ini untuk, okay, saya terangkan sikit untuk dipanggil sebagai kad personal binaan. Sebelum untuk daftar baru kad personal binaan, okay, pemohon wajib dulu pergi kursus. Nama kursus dia ni lah, kursus kad hijau, ataupun sebenarnya kursus kad hijau ni adalah kursus safety, kursus induksi keselamatan di tapak bina. Okay, so sekarang ni kursus tersebut dibuat secara online. Okay, menggunakan aplikasi Zoom. Kita jadual akan buat pada 22 Julai ni. Kalau ada tuan-puan yang berminat, boleh kontak kami. Okay, itu saya absen sikit lah so kalau ada juga mana-mana tuan-puan yang mungkin menonton sekarang ni, okay, mahu gunakan kita punya servis
add-on servis daripada syarikat kami BN Legacy untuk proses pembaruan lesen maupun daftar baru lesen. Boleh contact lah nombor kat sini. Alright, so saya rasa itu saja perkongsian untuk petang ni. Semoga sedikit lah ada memberi manfaat kepada tuan-puan. Terima kasih pada yang menonton dan juga support. Thank you. Tolong share dan juga tolong share lah dekat rakan-rakan kontraktor yang lain. Alright, itu saja. Assalamualaikum.